Tuan-puan, ustazah pergi ke utara. Nanti ingat balik cerita tadi ya, sebab ini nak iklan, ya, iklan nak masuk. Ustazah pergi utara. Dekat sana ada anak muda, 2 anak muda lah. Dia memang macam apa, kereta dia tu macam jadi kereta wakaf dah lah. Bawa ustaz-ustaz dan ustazah kan, bawa syekh-syekh dalam dan luar negara, anak muda tu. Jadi termasuklah ustazah juga ya. Memang masa ustazah duduk tu dia cakap macam ni, ustazah, ini kereta ni ya, disebut macam-macam nama yang duduk kat situ dah. Ya, syekh itulah, ustaz inilah, mufti itulah, imam ni, macam-macam lah, tuan guru. Dia kata bertuah ya, bertuah anak muda ni. Sebab dia dapat menyantuni ya, menyantuni tuan guru lah. Yang lain-lain tu kan bagus-bagus, yang soleh-soleh lah, tolak ustazah lah yang lain-lain tu ya. Okey, bagus dia kata. Dia kata memang ustazah, dia cakap. Ada seorang tuan guru tu ustazah, dia kata, ustaz takkan sebutkan nama lah kecuali dipaksa ya. Ada seorang tuan guru tu, kami bawa dia ustazah. Ya Allah, bagusnya dia ustazah. Kami belajar banyak benda daripada dia ustazah. Banyaklah yang dicerita kat ustazah ya, tapi ustazah cuma nak cerita yang berkait dengan Nabi ni. Dia kata sebenarnya ustazah, kata kaum kerabat terdekat dia, ahli keluarga tuan guru tu, dia kata sebenarnya tuan guru tu dah tak sabar nak mati. Ayat dia macam tu dah dia cakap. Sebenarnya tuan guru tu tak sabar dah nak meninggal dunia. Ada tak orang Seri Pulai yang sama macam tuan guru tadi? Nak tanya dululah. Kok sama lah, saya pun tak sabar nak mati. Ada tak? Ya. Ustazah dengar takut. Ya. Ustazah nak cakap tak sabar nak mati. Ya Allah, banyaknya lagi tak selesai. Dia kata sebenar tuan guru tu dah tak sabar dah nak mati. Ustazah kata kenapa? Ya, tak sabar nak mati. Ustazah, ya, dia pergi berubat, dia pergi pergi berusaha untuk sembuh hanya kerana dia berharap hidupnya boleh dimanfaatkan. Kalau tanya lubuk hati dia paling dalam tu, tak sabar nak mati. Kenapa? Sebab dia sudah terlalu kerap bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Sampai katanya Nabi lambai-lambai dah. Senyap sunyi kita orang dengar kat belakang tuan-tuan. Aku ada juga mimpi orang lambai ya. Tapi orang yang kita berhutang, tak bayar hutang, dia lambai-lambai kita nak mimpi kan. Pagi esok puas mencari orang tu. Ini ya Allah, sampai dia kata boleh kami cakap macam tu lah. Ni kaum kerabat dia kata macam dah lambai-lambai dah. Kau ikutkan memang ya Allah tak sabar dah nak mati. Kenapa? Sebab tak sabar nak jumpa Nabi. Ya. Dan Nabi ini kekasih Allah. Kita pun tak boleh lupalah, memang ranking cinta tu pertama adalah kepada Allah. Tapi sebagai umat Muhammad SAW, kita nak tak jumpa Nabi kita? Nak sangat. Apatah lagi kita dalam keadaan mungkin sebahagian besar kita tak pernah jumpa Nabi dalam mimpi, tak pernah. Sampai tahap tu tuan-puan. Ya, ini cerita seorang tuan guru tu sampai biasa dah mimpi jumpa Nabi SAW. Baik, balik kepada cerita tadi. Alhamdulillah ingat ya, tak payah ya tuan-puan ya. Nampak macam nak buka mulut dah tu kan ya. Berterima kasih ya. Balik kepada Ka'ab al-Aslami. Macam itulah orang yang pernah jumpa Nabi tuan-puan. Rasa satu penderitaan kalau berpisah dengan Nabi. Ya, rasa tak tahu nak bayangkan macam mana besarnya kesukaran ataupun penderitaan hati, emosi bila orang dah pernah jumpa Nabi, kemudian dia tak tahu boleh jumpa lagi tak Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Nabi jawab, ya, Nabi kata, kamu tolong aku untuk bantu ataupun untuk jamin kamu. Fa'inni ala nafsika. Kamu tolong aku, bantu aku supaya aku boleh jamin kamu esok kamu jumpa aku ke akhirat. Dia ada cara dia.
supaya Nabi akan pertahankan bahawa kita mesti berjumpa dengan Nabi akhirat kelak. Ya, supaya Nabi nak jumpa kita, supaya kita memang akan dapat jumpa Nabi. Fa'inni ala nafsika. Sambung tuan-puan, apa hujung dia? Yang boleh sambung boleh ikut saya balik Kuala Lumpur, bermalam 3 hari, ya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kamu tolong aku boleh jamin kamu, boleh pertahankan kamu sampai kamu dapat bertemu dengan aku, bersama dengan aku. Cara dia apa? Bikathratis sujud, dengan dilihat kepada kualiti sujud seseorang. Bikathratis sujud maknanya dengan cara kamu perbanyakkan sujud. Tengok tuan-puan. Kalau yang pertama tanda orang cinta Nabi ialah berkait Al-Quran, maka yang kedua tuan-puan, orang yang cinta Nabi pasti akan dinilai pada kualiti sujud dia. Ya, akan dinilai kualiti sujud dia. Macam mana tuan-puan sujud kita termasuk tak dalam golongan kathratus sujud, sujud yang banyak. Sebab sujud kita itu insya-Allah menjadi jalan Nabi akan bertahan. Ini mesti bersama aku akhirat besok. Sujud. Yang lain-lain nanti dulu. Tengok dulu yang ni, sujud dia. Kalau nampak orang yang banyak sujud, insya-Allah persaksikanlah tuan-puan, ini adalah pencinta Nabi SAW. Ini pencinta Nabi. Agak-agak tuan-puan termasuk tak kita dalam golongan kathratus sujud? Agak-agak. Hari ni berapa kali tuan-puan sujud? Ada tak kira hari ni? Makan berapa kali? Makan sedap pula kira, ya. 7 Ustazah. Saya tak cukup 7 tak tidur saya. Ya. Berapa kali kita sujud sehari? Mari kita congak sikit tuan-puan. Ya, ulang kaji pelajaran. Berapa kali kita sujud sehari yang wajib? Berapa kali? Dengan bunyi ya, berapa kali? 17 kali 2. Kan satu rakaat 2 sujud. Jadi 17 kali 2 sama dengan bendahari masjid. Sama dengan berapa? Ya, 34. Yang wajib sujud 34 kali sehari. Siapa tak cukup 34 kali, Allahu Akbar, out lah tuan-puan, ya. Kenapa tak cukup? Dah semayang tak cukup. Dia semayang dia zuhur asar je, subuh ke laut, ya, isyak pun tak ke mana. Memang tak cukup 34 kali. 34 kali sehari yang wajib tuan-puan, yang wajib 34 kali. Apa yang kita baca dalam sujud kita tuan-puan? Tasbih kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa kali kita baca? 3 kali. Macam mana cara tuan-puan baca? Macam tadi tu ke ada taranum-taranum sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Macam tu ke masa sujud baca? Okey, yang jujurnya baca macam mana? Dia kalau nak pergi kenuri, ada orang tunggu kat luar, dia tinggal sup je. Ya. Macam tu. Tak apalah, saya tahu orang Sri Pulau ni baik-baik. Saya bagi can lah. Ambil lah kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lebih kurang 3 ke 4 saat. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okeylah 5 saat lah bagi can. Okey, sekarang 34 darab 5. Mana ni profesor matematik ni, tolonglah ustazah. 34 darab 5 170. 170 bagikan 60, sebab kita nak ambil dia punya minit.
2.83 2.83 kan, 2.9 lah. Tengok tuan-puan kalau kita sujud 34 kali, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 2.9 minit, genapkan 3 minit. Tu 34 kali tu. Ya? 3 minit jumlah masa dia. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Sekarang 24 jam tolak 3 minit. Okey, tak puas hati ustazah, kita orang sembahyang sunat. Okeylah, ustazah bagilah lagi 3 minit. Maknanya ada sembahyang sunat pun sampai 17 rakaat kan, ya? Okey, 3 kali 2 sama dengan 6 minit. Sekarang tolak dengan 24 jam, berbaki 23 jam 54 minit. Tengok nisbah dia 6 minit nisbah dengan 23 jam 54 minit. Tuan-puan rasa termasuk tak dalam kategori kathratus sujud? Masuk tak? Kalau itulah yang seadanya, itu kira bagus tu tuan-puan, sebab dia sembahyang sunat ya. Sembahyang sunat tanpa banyak, sembahyang sunat sampai 17 rakaat. Ya. Tapi bayangkan orang yang tak jaga solat, bayangkan orang yang tak pernah jaga ibadah sunat, solat sunat, berapa minit dia sujud. Sedangkan pencinta Nabi itu dinilai pada kualiti sujudnya. Takut besok kita entah ke mana, Nabi ke mana, kita ke mana, tuan-puan sekalian. Sungguh. Ya. Sebab itulah hakikat yang berlaku puluhan tahun. Dan tidak ada siapa boleh menjamin esok tu masih ada untuk kita ataupun tidak. Setelah puluhan tahun. Rupanya 23 jam 54 minit kita mendongak. Sujudnya 5-6 minit sehari. Apakah kategori ataupun nisbah itu boleh masuk dalam golongan kathratus sujud? Itu jawab dalam hati masing-masing.